noisy di background. So kalau pakai earpiece dapat cover sikit lah bunyi yang kat belakang. Hari ni I nak share lagi because I think setelah tadi punya video ada beberapa soalan, termasuk I terima ada message from WhatsApp one of my friend, dah lama juga kawan. Cuma I just nak share a bit lah tentang apa perbincangan antara me and dia yang mempunyai masalah sedikit. Okay, first ni cuma ada dua, I just make video yang singkat. Ni cuma ada dua perkara yang I think agak penting untuk kita fahami. Yang pertama adalah tentang ingat kematian. Okay, memang ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita bila kita ingat mati itu perkara yang baik. Okay, kita selalu sering-seringlah ingat mati. Okay, tentang ini I nak jelaskan secara simple lah, secara santai, because I tak nak this group jadi group yang macam apa, bila sharing tu terlalu formal something like that. So I prefer more to secara santai, secara relax sebagai teman gitu kan. The same with my YouTube channel ni semua. Okay, tentang kematian kita nak kena fahamkan bahawa hadis itu yang menyatakan sering-sering mengingatkan kematian itu, kita ramai yang masih belum faham. Ada yang selalu katakan even menyebut aku selalu ingat mati, nak kena ingat mati. Malah mereka sendiri perasan dan rasa dan dia ingatkan kematian, tapi apa yang membuat mereka tu khawatir atau risau tentang kematian tu bukanlah dengan cara yang betul. Kefahaman mereka tu mereka masih belum dapat faham tentang hadis ni. Okay, hadis tentang mengingati kematian itu bukanlah bermaksud kita ingat aku dah nak mati. Macam mana kalau aku mati, siapa nak jaga anak aku, siapa nak jaga isteri aku? Kalau aku dah tak ada duit, aku mati dulu, apa jadi dengan bisnes aku ataupun orang tua aku, macam mana? So mengingati kematian itu bukan untuk kita mengingat dunia, tapi dengan mengingatkan kematian itu untuk mengingatkan diri kita agar kematian tu boleh datang bila-bila masa saja. Dan bila setiap kali kita mengingat kematian, kita takut melakukan dosa. Jadi bila kita tahu, okay, ni aku bila-bila boleh mati, so aku jangan lakukan dosa ni. Bila kita setiap kali yang kita nak melakukan dosa tu, terus kita ingat mati. What if aku buat dosa ni, aku tak sempat minta maaf, aku tak sempat bertaubat, aku buat dosa ni dan 1 minit kemudian aku mati. Inilah cara yang betul untuk kita ingatkan kematian. Bukan kita ingat kematian soal duniawi, tapi kita harus ingat kematian untuk dosa, untuk menghindarkan dosa-dosa yang kita akan lakukan. Jadi dengan mengingati kematian, kita takut bahawa kita akan mati dengan keadaan ada dosa. So itu tentang kematian. Ini referring to my video earlier tentang discussion tentang nasihat keluarga ni semua. So one of my friend yang message me, kita ada discuss sedikit lah. Dia kata dia dah beri bimbingan, dia dah nasihatkan, tapi masih sama juga tak ambil nasihat. Okay, tentang ni kita nak kena tengok dululah keadaan, because ada beberapa fakta kenapa orang tu jadi degil, keras kepala, kenapa dia tak boleh ambil nasihat. Because bila kita tengok waktu kita sekolah dulu, dia ada dua type of student. Satu yang bila dia dapat nasihat daripada guru, dia ikut nasihat tu, dia belajar. Lagi satu type of manusia tu, dia tak akan dia dapat terima nasihat, tapi dia tak akan belajar atau memperbaiki kesilapan, tapi dia tetap lakukan sehinggalah dia rasa sakit, baru dia mula sedar. Contoh kita kasih nasihat jangan main basikal di tepi jalan, berbahaya. Ada yang masih lakukan, dia tahu berbahaya tapi masih lakukan. Jadi sehinggalah mereka kecelakaan, barulah mereka belajar daripada kecelakaan itu dan mereka kata okay, next time aku tak boleh ini. Mereka harus rasa sakit. Dan ada lagi satu type bahawa bila dah kecelakaan, mereka masih degil,
Mereka fikir ni kecelakaan biasa, aku silap daripada situ, next time aku nak kena hati-hati lagi, tapi aku masih boleh teruskan. So itu salah satu sebab kenapa seseorang tu tak dapat terima nasihat, ataupun bila orang dah tunjukkan apa-apa, dia tak nak ambil ilmu, tak nak belajar kerana sifat-sifat begitu. Itu dikatakan boleh dimasuk kategori sifat ego. Sifat ego ni biasanya yang kita dengar, orang kata lelaki tu sifat ego dia kuat. Okey, lelaki sifat ego dia kuat kerana dia fikir dia satu imam, satu ketua dalam keluarga. So sifat ego dia ada di situ. Tapi di dalam kebanyakan kes yang saya jumpa tentang orang penceraian ni semua, saya boleh lihat sifat ego tu kebanyakan cenderung pada wanita. Untuk wanita zaman sekarang lebih banyak sifat ego tu pada diri wanita, tapi bukan pada diri lelaki. Okay, seperti tidak mengaku salah, tidak mahu menerima kesalahan, dia tak mahu diperbaiki macam kita tunjukkan. Contoh, tunjukkan apa yang salah, dia tak nak terima, dia tidak mahu belajar. Jadi banyak sifat-sifat ego kepada pihak wanita. Tapi of course tak semua wanita seperti itu, ada segelintir wanita. Itu juga kita nak kena tengok daripada segi waktu mereka membesar. Daripada kecil tu waktu mereka membesar, cara orang tua mereka mendidik mereka, ataupun siapa yang mendidik mereka daripada kecil sehingga dewasa, dan juga lingkungan kawan-kawan mereka, siapakah kawan-kawan mereka, itu juga akan menjadi influence. Kalau contoh kita nampak daripada keluarga kita, ini cuma contoh, kita nampak daripada keluarga kita bahawa macam mak kita selalu tinggikan suara pada ayah bapa kita, kita akan terikut. Kita rasa benda ni is okay, terjadi juga dengan keluarga aku. Dan bila kita nampak saudara kita, kakak kita, makcik kita pun perkara-perkara gitu, dia tak respect suami. Jadi waktu kita membesar ni, kita nampak perkara-perkara gitu, jadi kita fikir tak perlu hormat pada suami. Ni yang biasa terjadi. Ataupun mungkin daripada kawan-kawan, teman-teman kita yang tak selalu share dengan kita perkara-perkara yang baik, selalunya perkara-perkara negatif. Dan juga bila kita membesar, salah satu efek bila kita tengok, bila kita masih kecil, contoh kita terjatuh, dan ibu atau ayah kita terjatuh kerana mungkin kena kipas angin, dan ibu dan ayah kita akan salahkan kipas angin tu. Dia akan memukul kipas angin dan katakan, oh kipas angin ni jahat, dah jangan nangis, ni kipas angin jahat, nanti dipukul. Itu yang membuat kita mengajar anak kita supaya jangan salahkan diri sendiri. Kita mula salahkan benda lain, bukan salah diri sendiri. Jadi kita salah cara mendidik tu. Kita mengajar anak kita jangan mengaku kesalahan, walaupun itu kesalahan mereka, bermain dan jatuh terkena kipas angin, tapi kita salahkan benda tu, benda yang tak bernyawa tu. Jadi daripada situ, bila mereka grow up, mereka membesar, mereka akan dah didokterin di fikiran mereka bahawa mereka tidak akan merasa bersalah kerana kesalahan itu tidak ada pada diri mereka, tapi pada diri orang lain. Itu juga punca-punca kenapa orang tidak akan mengaku kesalahan mereka, tapi sentiasa mencari kesalahan orang lain. Ada juga yang kita jumpa orang yang mereka mulakan satu masalah, kita menegur dan menasihatkan dia, dia tidak ambil apa yang kita sampaikan, dia nasihat itu, malah dia mengambil dan mencari kesalahan kita untuk menyalahkan kita. Itu pun ada, kita ada jumpa orang-orang seperti itu. Contoh, kita kasih satu paragraf nasihat, dia akan ignore semua paragraf itu dan dia akan ambil satu yang kecil itu untuk menyalahkan kita. I pernah buat testing ni, I buat satu ni lah, question and answer. So I letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, I buat nombor 7 tu I skip. Jadi nombor 6 dengan nombor 8, terus nombor 8, nombor 9, nombor 10. Dan di situ saya katakan yang manakah yang paling utama dalam 10 question ini. Jadi banyak yang komen, dia katakan nombor 7 tak ada. Jadi daripada situ kita boleh lihat bahawa manusia ni, kita lebih suka mencari kesilapan orang yang sedikit, sedangkan ada 9 persoalan yang important, yang bermanfaat, itu orang ignore. Jadi itulah sifat-sifat manusia, mereka lebih suka cari kesalahan orang daripada
memperbaiki diri sendiri. Dan ini juga berkaitan dengan orang tu sendiri, whether adakah dia ada niat untuk berubah, niat untuk perbaiki diri, ataupun dia tak ada niat langsung untuk belajar atau perbaiki diri sendiri. Ini banyak yang kita nampak, ramai orang yang dia tidak mahu, dia tak ada niat pun nak perbaiki diri sendiri, dia tak ada niat pun nak belajar. Jadi kita boleh tengok orang-orang begini, kebanyakan during their free time, diorang tengok handphone, tengok YouTube, diorang ketawa-ketawa senang-senang. Orang gini dia dalam diri mereka cuma tak nak stres dalam hidup. Jadi bila diorang fikir bila belajar sesuatu tu stres, bila aku nak berbuat tu stres, aku nak kena buat ni. Jadi mereka ambil kehidupan ni sebagai satu benda yang mudah, satu benda yang remeh. Diorang cuma nak senang dalam hidup, nak rasa kebahagiaan, sedangkan mereka tak berusaha untuk mencari kebahagiaan. So mereka nak cari kebahagiaan dengan cara yang lain, cara yang salah, cara yang tak ada manfaat. Daripada sini type-type orang yang kita boleh lihat adalah orang-orang yang jarang ada kawan. Okey, maksud kawan tu dia akan memilih kawan yang boleh, yang sesuai dengan diri sendiri. Kawan yang boleh kasih mereka manfaat, kawan yang boleh manfaat dalam duniawi, soal-soal duniawi, kawan yang boleh menghiburkan mereka, tapi kawan-kawan yang boleh menasihati mereka untuk membuat perkara yang baik. Kawan-kawan itu semua mereka tak nak pilih, kerana mereka tak nak, mereka ada sifat sombong. Jadi mereka tak nak ada kawan untuk menasihat mereka. Jadi bila mereka ada kawan yang selalu menasihat mereka, diorang rasa macam kau nak ajar aku, kau siapa, kau cuma this kind of thinking. Jadi orang-orang yang tak ada niat nak berubah, tak ada niat nak belajar, dia tak suka ada ramai kawan. Dia cuma select kawan yang dia fikir dia boleh dapat manfaat untuk soal-soal duniawi. Jadi itu yang I nak share berkaitan dengan soalan yang baru-baru ni I dapat baru 1 jam sebelum I buat video ni. Jadi daripada situ kita just try to correct ourselves, try isikan waktu-waktu kosong kita dengan perkara-perkara yang manfaat. Contoh kalau kita tak nak berzikir lah, malas nak berzikir, ada orang yang malas nak berzikir, ada yang malas nak membaca buku. Okay, kita boleh tengok YouTube tapi ambil yang bermanfaat. Kalau kita suka tengok movie, kita tengok movie yang boleh datangkan satu manfaat ataupun satu nasihat untuk kita untuk pelajari. Kalau kita suka tengok lagu-lagu, okay, kita cari lagu-lagu seperti nasyid ataupun lagu-lagu yang berkaitan agama. Kalau kita suka tengok Facebook, okay, kita tengok daripada ceramah. Tapi ini semua still berbalik pada diri kita dengan niat kita. Ada yang suka tengok ceramah tapi dia tak masuk kepala, dia tak nak belajar, dia cuma tengok setakat tahu waktu itu. Setelah ceramah tu selesai, dia pun tak nak belajar, tak nak ambil iktibar ataupun nasihat daripada ceramah tu. Jadi berbalik pada diri kita. Kalau kita ada niat, first important kita harus pasang niat bahawa kita ingin perbaiki diri kita dan terus belajar. Kerana orang yang ni dari hadis sahih, orang yang selalu mencari ilmu yang baik itu, waktu kita mencari ilmu, jika kita meninggal, insyaAllah mati kita ni mati syahid, kerana kita sedang mencari ilmu. Jadi kita set diri kita setiap hari untuk mencari ilmu. Tak kira lah apa-apa ilmu, asalkan baik. Ilmu untuk belajar macam mana nak buat video editing, kita cari ilmu untuk macam mana nak meningkatkan kita punya sales, ilmu agama, apa-apa ilmu kita teruskan belajar setiap hari. Mana tahu waktu kita belajar tu cari ilmu dan ajal kita sampai, at least insyaAllah kita mati dalam keadaan syahid. Itu saja yang I nak share. After this I nak buat video for my YouTube. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.